Dengan agenda nombor 4, saya ingin menyarankan agar setiap pelajar, sebaik sahaja mereka memasuki sistem pendidikan sekolah menengah, dibekalkan dan dilengkapkan dengan komputer peribadi atau komputer riba mereka tersendiri, di mana pada penghujung zaman persekolahan mereka, komputer peribadi atau komputer riba tersebut akan menjadi hak milik individu mereka sendiri. Setiap tahun, terdapat kira-kira 400,000 pelajar memasuki sekolah menengah di seluruh negara. Sekiranya kita memperuntukkan RM1,500 hingga RM3,000 bagi setiap pelajar untuk dibekalkan peranti terkini, termasuk jaminan lanjutan dengan kapasiti yang mencukupi bagi peningkatan software dan sokongan teknikal, ini akan menelankan perbelanjaan kerajaan sekitar RM600 juta hingga RM1.2 bilion setahun, yang memerlukan 5 tahun untuk memastikan semua pelajar di sekolah menengah dibekalkan dengan teknologi yang diperlukan untuk melaksanakan inisiatif sedemikian secara berperingkat. Secara alternatifnya, penyelesaian transformasi segera memerlukan perbelanjaan sebanyak RM3 bilion hingga RM6 bilion untuk membekalkan komputer peribadi atau komputer riba kepada lebih 2 juta pelajar sekolah menengah dengan serta-merta. Saya juga menyarankan agar guru-guru sekolah menengah juga dilengkapi dengan kemudahan yang sama. Ini akan mengenakan perbelanjaan tambahan sebanyak RM52.5 juta hingga RM105 juta bagi 35,000 guru siswazah secara berperingkat, atau tambahan sebanyak RM262.5 juta hingga RM525 juta untuk membekalkan kesemua 175,000 guru siswazah dengan peranti yang sama, di mana jumlah keseluruhan untuk diperbelanjakan adalah antara RM652.5 juta hingga RM1.3 bilion untuk melaksanakan inisiatif ini secara berperingkat, atau RM3.3 bilion hingga RM6.5 bilion secara serta-merta untuk kesemua guru dan pelajar-pelajar sekolah menengah, dengan tambahan RM600 juta hingga RM1.2 bilion yang harus dibelanjakan setiap tahun. Walaupun perbelanjaan pihak kerajaan boleh dikurangkan dengan caruman dari ibu bapa para pelajar bagi mereka yang berkemampuan, saya percaya inisiatif ini harus dibiayai sepenuhnya oleh pihak kerajaan. Kesemuanya ini adalah jumlah yang kecil dan munasabah untuk diperbelanjakan bagi masa depan negara kita, dan ia harus dilihat sebagai pelaburan yang diperlukan untuk membawa sistem pendidikan negara ini ke era digital yang kita sedang hayati, menyediakan generasi muda dan yang akan datang dan kesemua masyarakat kita untuk revolusi perindustrian keempat yang berkemuncak akan datang. Terutama sekali jika kita mengambil kira peruntukan mega bilion ringgit dalam bentuk bantuan dan pakej rangsangan yang telah dikeluarkan pihak kerajaan sebagai tindak balas kepada wabak pandemik yang berjumlah lebih RM600 bilion dalam tempoh 18 bulan. Dan bagaimana kedua-dua bajet tahunan terakhir merupakan bajet terbesar yang pernah dibentangkan oleh kerajaan negara ini, berjumlah RM332.1 bilion dan RM322.5 bilion bagi tahun 2022 dan 2021. Terdapat kos-kos dan perbelanjaan modal yang lain yang diperlukan untuk menaikkan taraf infrastruktur IT di semua sekolah di negara ini, seperti penubuhan dan penyelenggaraan infrastruktur rangkaian, mendigitalkan kurikulum atau versinya, penciptaan modul latihan, aplikasi pentadbiran, pengurusan server, storan data, kos elektrik, penyelesaian masalah serta sokongan IT dan sebagainya. Di mana jika kita peruntukkan separuh daripada anggaran tertinggi untuk memperolehi komputer atau komputer riba bagi inisiatif ini untuk semua kos-kos lain yang disebutkan itu, jumlah perbelanjaannya jelas masih kecil dan munasabah, tetapi amat wajar diperbelanjakan memandangkan faedah yang akan diperolehi daripada inisiatif sebegini. Saya percaya dengan agenda ini, apa yang harus diutamakan adalah untuk menyedia dan melengkapkan para pelajar dengan perkakasan dan peranti yang diperlukan untuk pendidikan berbentuk moden. Dan sekiranya kita berjaya untuk berbuat demikian, usaha-usaha untuk menyediakan, menskala dan menyelenggara infrastruktur rangkaian tidak akan dilepas pandang seperti inisiatif Satu Bestari Net yang bernilai RM3 bilion yang dibelanjakan oleh Kerajaan Barisan Nasional
di bawah kontrak mega dengan YTL Communication Sendirian Berhad oleh Menteri Pendidikan ketika itu, iaitu Tan Sri Mahyadin Yassin, tetapi tidak membawa sebarang perubahan yang ketara dan faedah yang diinginkan dengan perbelanjaan sebegitu besar. Dan bagi keperluan agenda ini, kesemuanya itu boleh dilakukan secara progresif pada masa hadapan dengan teknologi yang terbukti lebih mahir dan bersesuaian, dikontrak dengan penyediaan perkhidmatan yang lebih berkebolehan, dengan kos yang lebih menjimatkan, yang mungkin memerlukan kerajaan yang lebih jujur dan berwibawa untuk ditempatkan. Saya percaya inisiatif agenda ini akan memberi impak yang besar kepada motivasi pelajar-pelajar kita untuk mengejar kecermelangan dan untuk maju dalam pendidikan mereka, berbanding dengan hanya teruja dalam prospek untuk menulis menggunakan dakwat, memakai seluar hijau atau biru muda, dan kini juga pilihan memakai kasut sekolah hitam. Mengapa tumpuan harus diberikan di peringkat sekolah menengah adalah kerana bukan kesemua lepasan sijil pelajaran Malaysia kita akan melanjutkan pelajaran mereka ke universiti. Malah ia dianggarkan hanya 150,000 daripada 400,000 atau kurang daripada 40% graduan sekolah menengah kita akan berbuat demikian setiap tahun. Walau bagaimanapun, saya percaya kita masih mahu kesemua orang dalam masyarakat kita untuk mempunyai pendidikan asas yang lengkap, yang melahirkan individu-individu yang berwibawa dan berkebolehan tinggi, yang kini juga termasuklah kecelikan dan kecekapan IT atau teknologi maklumat, memandangkan ia adalah kemahiran yang diperlukan di zaman moden ini, tidak kiralah apa pun pekerjaan atau kerjaya mereka pada masa hadapan. Saya percaya inisiatif agenda ini adalah satu cara praktikal untuk memudahkan dan memastikan ianya berlaku. Selain itu, dalam laporan Forum Ekonomi Dunia, The Future of Jobs, laporan itu menyerlahkan 10 kemahiran yang diperlukan seseorang untuk revolusi perindustrian keempat, iaitu penyelesaian masalah yang kompleks, pemikiran kritis, kreativiti, pengurusan sumber manusia, penyelarasan dengan orang lain, kecerdasan emosi, menggunakan pertimbangan dan membuat keputusan, orientasi perkhidmatan, kemahiran perundingan dan fleksibiliti kognitif. Kesemuanya ini yang saya percaya kedua-dua agenda sebelum ini sama ada secara langsung atau tidak langsung menanganinya. Tetapi pengemasan kini yang lebih menyeluruh terhadap sukatan pelajaran dan kurikulum akademik semasa yang berhubung dengan perkara-perkara yang disebutkan ini perlu dilaksanakan. Saya percaya selain kemahiran IT, usaha untuk mempertingkatkan standard sistem pendidikan rendah dan menengah semasa juga harus merangkumi pendidikan mengenai kemahiran keuangan. Ia tidak dapat dinafikan apabila pelajar-pelajar kita menamatkan pengajian mereka, tidak kira apa pun mereka berkejaya dalam kehidupan mereka, mata pencarian mereka bergantung kepada kebolehan mereka untuk mendapatkan akses kepada keuangan yang mencukupi. Saya sebagai seorang accountant sendiri menghargai pengetahuan perakaunan keuangan, tetapi saya berpendapat apa yang harus diutamakan bukanlah pendidikan tentang pengurusan keuangan, selebihnya lagi terhadap prinsip ekonomi moden dan sejarah keuangan, merangkumi kemerosotan keuangan bersandarkan komoditi, kegemilangan sistem berhutang dan kredit keuangan, peranan fungsi mata wang serta implikasi-implikasinya, meliputi aspek keuangan dan amalan fiskal kerajaan serta kesannya terhadap ekonomi negara dan masyarakat secara amnya. Ini semua adalah pertimbangan penting dalam pendidikan seseorang dan mempunyai kaitan ke atas ekspektasi dan tuntutan seseorang terhadap pihak kerajaan dan dasar-dasarnya, piawaian moral dan kesejahteraan kendiri mereka, serta penyumbangan yang boleh dilakukan mereka dalam masyarakat dan untuk negara.